Subhanakan wa tubu wa hidayatan sunnah wa tilawah la hawla wa la quwwata illa billah la hawla wa la quwwata illa billah Allahumma beri awanika wa amin ala al-katil mutarabin makhlusin وافتح لنا رحمك رب اشرح لنا صدرنا واحلل عقدة من لساني قال الشيخ سنتنا نفعنا في الدارين سكن dan najis nanuh dan danur dan air puru dan air luka dan air cacar jika ada sekaliannya itu berubah warnanya dan baunya dan najis nanah dan danur dan air puru nanah dan najis nanah nanah tu najis dan danur air danur pun najis dan air puru ni saya tak pasti dia rasanya apabila macam kena api macam apabila menecuh kena api dia artinya jadi biji-biji dan air luka air yang keluar daripada tempat luka yang jernih dan air cacar ini pun tak pasti jika ada sekaliannya nanuh dan nur air puru semua tu berubah warnanya dan baunya berubah warnanya dan berubah baunya maka adalah najis maknanya kalau macam air yang tempat yang kena api tu dia jadi menecuh kena api tu kalau air yang jernih tak bercampur dengan darah tu tak najis malaikat jadi busuk artinya ada bercampur dengan darah seperti air yang jernih keluar daripada tempat yang luka tu apabila dia awal-awal luka tu dia keluar sekali dengan darah dia keluar darah lepas pada darah tu sama tara nak sembuh sama tara nak sembuh tu dia jadi ada air jernih tu kalau tak bercampur dengan darah maka air tu suci apa tu jenis tu juga apabila setengah-setengah jenis semut tu dia bisa setengah-setengah semut tu bisa apabila kena gigit kat semut yang jenis semut yang bisa tu dia jadi bengkak lepas tu tempat kena gigit tu jadi ada macam air kat dalam jernih maka itu tak najis melainkan berubah bercampur dengan darah artinya berubah bau jadi busuk itu najis kalau jernih tu itu tak najis sebab tidak berubah tidak bercampur dengan darah demikian lagi muntah ini najis juga iaitu muntah barang yang keluar ia barang daripada makanan maknanya makanan yang keluar barang yang keluar ia barang tu daripada ini kena atas makanan atau minuman jadi daripada tu nak bayan makna barang
Barang tu apa dia? Daripada makanan, yakni ialah makanan dan minuman. Jadi maknanya makanan dan minuman yang keluar. Keluar daripada, kemudian daripada, kemudian taluk pada keluar. Keluar tu daripada, kemudian daripada masuk ke dalam rongga, sampai ia kepada ma'idah. Dan jika belum lagi tetap di dalam ma'idah dan belum berubah sekalipun, maka jika dibalakan seorang dengan mutah, dimaaf daripadanya barang yang kena kain atau lainnya. Jadi masalah mutah yang najis, mutah yang najis tu ialah makanan yang keluar, minuman yang keluar. Jadi benda yang kita makan, apabila dia keluar balik. Minuman yang kita minum apabila dia keluar. Tapi dia keluar tu kemudian daripada masuk ke dalam rongga. Masuk ke dalam rongga, masuk ke dalam perut kita lah. Sampai ia, masuk tu sampai ia kepada ma'idah. Dia apabila kita telan tu, dia turun sampai kepada ma'idah. Kisaran makanan. Apabila sampai ke situ, maka dah jadi muntah. Maka dan tengok dia katanya, dan jika belum lagi tetap, dan jika tapi dah sampai kepada ma'idah, dan jika belum lagi tetap di dalam ma'idah dan belum berubah sekalipun, maknanya belum dikisarkan oleh ma'idah sekalipun. Kalau nasi jadi masih nampak nasi sebiji lagi. Tapi dia dah sampai ke ma'idah. Tapi kalau belum sampai ke ma'idah, kita katanya sampai kita telan tu, jadi berkelan, tak boleh, tak turun lagi sampai kepada ma'idah, kemudian dia keluar balik. Itu tak najis lagi. Itu tak najis lagi. Maknanya yang nak jadi najis tu minuman, air yang kita minum dah sampai kepada ma'idah. Makanan yang kita telan tu dah sampai turun sampai ke ma'idah. Kemudian dia keluar balik kat mulut. Keluar kat mulut, kat hidung ke masalah, maka itulah dikatakan muntah yang najis. Maka mesti kena basuh lah. Kalau kena kain, kena baju tu mesti kena basuh. Tidak sah kita nak solat dengan kain badan yang kena muntah. Tapi kena ingat katanya yang sudah sampai kepada ma'idah, patut dia keluar balik. Kemudian dia katanya, maka jika dibalakan seorang dengan muntah, apabila demam ke masalah, pening kepala, sekejap muntah, artinya orang yang mengandung, awal-awal mengandung, sekejap dia muntah, maka jika dibalakan seorang dengan muntah, maka dimaaf daripada muntah barang yang kena kain dan lainnya lain pada kain. Dan jikalau banyak sekalipun, hukumnya seperti darah barawis, darah butuh anjing. Kalau banyak pun dimaaf. Begitulah. Jadi maknanya sekiranya kalau demam tu sekejap muntah, memanglah air muntah dia tu mengecik kena baju, kenapa. Jadi nak tukar pakaian tu susah payah pula. Maka itu dimaafkan. Terus solatlah. Lebih laginya pada masa kita demam tu, sekejap muntah, lepas tu nak tukar baju, muntah kena kain, kena baju, kenapa, nak tukar tu susah payah juga, maka itu dimaafkan. Dibala ni maknanya
bukan muntah lama-lama sekali, itu tak dimaaf. Macam kita demam tu sekejap muntah tu maksudnya dibala. Maka itu dimaaf. Adapun makanan atau minuman yang dimuntah padahal belum sampai kepada ma'idah. Adapun makanan atau minuman yang dimuntahkan. Padahal belum sampai. Ni belum lagi sampai kepada ma'idah. Kita tahulah rasanya ada apa dia? Turun sampai kat leher, kat halkum masalan. Apa tu? Muntah balik. Seperti masalah apabila jadi angin kat perut tu. Dia makanan tak telan tak turun. Lepas tu dia muntah. Maka sekiranya kalau kita yakin kata yang muntah tu belum sampai lagi kepada ma'idah, setengah-setengah kelakuan tu kita boleh tahu rasa telan dekat leher, kat halkum. Lepas tu keluar balik. Katanya, tengok. Maka kata qafal. Qafal ni setengah daripada ashab Syafi'i. Qafal asyashi. Dia panggil qafal. Ini bukan nama dia. Itu dia panggil qafal tu, saya tak ingat nama dia apa. Tapi dia tukang buat ibu kunci. Jadi keluarga dia tu buat ibu kunci juga. Lepas tu digelarkan dia tu qafal. Ambil pada kuflun, mana kunci. Dia ceritanya kalau baca dalam sejarah dia bijak lah keluarga dia tu semenjak nenek dia lagi tu buat apa dia? Buat ibu kunci juga. Lepas tu dipanggil pada dia tu qafal. Mana hijaan dia tu buat ibu kunci juga. Lepas tu ada cerita katanya bijak tak bijak dia tu buat ibu kunci, dia kuasa buat ibu kunci tu satu tu sama besar dengan sebiji beras. Sebiji beras. Kecil sangat. Dia kuasa buat. Nak cerita kata pandai dia buat. Orang alim lagi pulanya ada hijaan cari makan dia ialah buat ibu kunci juga. Maka kata qafal mutanajjis juga, bukan najis. Kata qafal tu mutanajjis, maknanya benda suci tapi kena najis. Benda suci tapi kena najis. Tu kalau kata mutanajjis. Asal benda tu benda suci tapi kena najis. Kalau kita basuh jadi suci. Dia kalau benda najis tu tak terima basuh. Tak terima basuh. Kalau mutanajis tu maknanya suci tapi kena najis. Kalau basuh jadi suci. Begitu. Mutanajis juga, apa makna mutanajis? Bukan najis, tak jadi najis. Kalau dah sampai kepada ma'idah, basuh pun tak suci sebab diri dia tu dah najis. Diri dia tu dah najis. Dah jadi diri najis. Dah jadi benda najis. Adapun sini, diri benda dia tu kalau basuh, suci balik. Itu pendapat bagi Al-Qafal. Dan kata yang lain, kata orang lain daripada Qafal, ulama mazhab kita Syafi'i jugalah. Dan kata yang lain daripada Qafal, iaitu suci. Maknanya bukan mutanajis, bukan najis, bukan mutanajis, bahkan suci. Kalau nak makan tu, nak cerita kalau nak makan. Kalau kena kain, kena baju, boleh. Kalau nak makan tu, tapi tak boleh makan benda keji. Ceritanya kalau nak makan. Tapi orang tak makan sebab benda tu benda luat. Haram juga makan tu. Haram sebab benda luat. Bukan haram sebab benda
najis bukan sebab dia tak najis. Kalau kena baju, kena kain tu tak payah kita basuh lah. Sah semayang dengan dia sebab dia suci, bukan najis, bukan mutanajis. Sekiranya kalau belum sampai ke Ma'idah. Inilah yang dijazamkan oleh Syekh Ibn Hajar dan Khatib Syarbini. Inilah maknanya suci ni. Sekiranya kalau makanan tu belum sampai kepada Ma'idah kaman muntah. Atau minuman tu yang belum minuman air masalah yang kita minum tu belum sampai ke Ma'idah maka muntah. Maka ia katanya suci. Sebab belum sampai kepada Ma'idah. Dia apabila ia sampai ke Ma'idah tu dah jadi di dalam Ma'idah tu penuh dengan najis. Sebab tu kita habis ni dulu. Inilah mana suci itu yang dijazamkan, yang diputuskan oleh Syekh Ibn Hajar dan Khatib Syarbini. Ibn Hajar dalam kitab Tufah dia, Khatib Syarbini di dalam kitab Iqna' dia. Dia sebab Ma'idah tu najis. Sebab tu kalau gini, dia telankan tali. Seorang tu dia telan tali. Tali itu tali benang ke tali benang lah kita kata. Dia telan tu hujung tali itu masuk dah sampai kepada Ma'idah. Hujung tali itu dah sampai kepada Ma'idah. Sebelah lagi tu di luar mulut. Hujung sebelah sana dah turun sampai kepada Ma'idah. Lepas tu hujung satu lagi di luar mulut. Nampaklah di luar ni. Maka tidak sah solat. Tidak sah solat sebab masuk dalam kata menanggungkan benda yang berhubung dengan najis. Menanggungkan benda yang berhubung dengan najis. Sembahyang tu tidak sah. Mesti dibuang atau telan habis. Telan ke semuanya. Tapi kalau telan semua tu boleh jadi mudarat. Mesti ditarik buah. Tapi kalau tarik tu pada masa puasa, batal puasa pula. Kalau tarik keluar, kalau masa puasa tu kalau tertelan benang saat ni, hujung sebelah sana sampai ke Ma'idah, hujung satu lagi di luar mulut. Nak sembahyang tidak sah. Nak sembahyang tidak sah. Lepas tu apa dia? Sebab menanggungkan benda yang berhubung dengan najis. Lepas tu kena buang. Tarik keluar. Kalau tarik keluar dalam masa puasa, membatalkan puasa sebab masuk dalam muntah. Sebab muntah tu setengah pada membatalkan puasa. Lepas tu kita sengaja tarik keluar. Sebab tu kalau tak puasa tak mengapalah. Kalau puasa tu masuklah dalam kata jadi muntah pula, batal puasa. Sebab tu ada dalam kitab ni juga, dalam bab puasa tu dia cerita katanya, orang yang tengok tu lah. Nanti masa dia tu lalai ke, dia tidur ke, atau dia itu kita tolong paksa tarik dengan tidak dia suruh. Tengok dia lalai ke masalah, kita pegang tali tu tarik. Jadi maknanya kena paksa tu tak batal puasa. Itu apa tu nak cerita katanya dalam Ma'idah tu benda dalam Ma'idah tu dah najis ke semua. Dan demikian lagi najis segala tahi. Apalah. Dan Dan baba kumuh. Dan demikian lagi najis segala tahi. Dan kumah ke itu maknanya air kencing.
Tak pasti tu nak baca macam mana. Kumah ke kumuh, mana air kencing kan. Dan jikalau daripada ikan dan belalang dan burung dan lipas dan segala binatang yang tiada mengalir darahnya sekalipun. Najis semua. Dan jikalau ni nak cerita najis. Dan jikalau daripada ikan. Tai ikan lah. Najis juga. Dan belalang. Walaupun ikan dan belalang tu kalau mati pun suci kan diri dia tu. Tapi tai dia najis. Sebab tu ikan tu dalam perut dia tu kita kena keluarkan. Perut dia tu kita kena keluar. Kalau masak dengan perut tu nanti air tai dia tu keluar bercampur dengan kuah dengan minyak kita goreng. Sebab tu kena keluarkan. Dan jikalau daripada ikan dan belalang sekalipun. Dan burung dan lipas, maknanya yang kecil-kecil tu. Dan lipas, apa dia lagi? Labo-labo. Yang dia ada kat bumbung tu. Apa tu lama-lama tu kalau tengok ada sarang dia kat siling, tengok kat lantai tu akan ada tai dia. Itu pun najis tu. Dan segala binatang yang tiada mengalir darah. Kalau binatang yang kecil-kecil tu lah, yang tak mengalir darah, tai cicak, apa dia lagi? Tai tikus. Tikus tu dah mengalir darah kalau besar. Binatang yang kecil-kecil sekalipun tai dia tu dah najis walaupun dia tu tak ada darah yang mengalir sekalipun. Malaikat tai dan kumuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka iaitu suci. Kalau Nabi itu suci, sebab tu boleh nak makan tu. Boleh nak minum. Darah Nabi pun suci. Darah yang mengalir daripada badan Nabi pun suci. Jadi maknanya yang kat kita tu yang keluar daripada badan kita najis, yang keluar daripada kat badan benda tu kalau keluar daripada badan Nabi tak najis. Ingus lah, apa lagi? Jenis-jenis keluar daripada badan Nabi tu tak najis ke semua. Darah, katalah, kita ingat katanya yang keluar kat badan kita, tak mesti tu baca macam mana panggilan dia. Kalau keluar pada badan Nabi tu yang kalau benda tu kat badan kita najis. Kalau daripada Nabi tak najis. Maka adalah ia daripada khasais Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka adalah ia tiada suci. Suci segala fadalat Nabi itu ialah daripada khasais ketentuan Nabi. Allah Taala bagi khususi kepada Nabi, tak bagi pada orang lain. Inilah yang dimuktamad oleh Khatib Syarbini dan Syekh Ramli dan Ziyadi dan Barawi dan Subki. Ialah yang difatwakan atasnya. Yang difatwa tu begitulah. Jadi maknanya dengan cara kesimpulan fadalat, apa fadalat tu yang keluar daripada badan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kesemuanya suci. Semuanya suci. Sebab tu ada setengah sahabat tu satu ketika tu Nabi berbekam. Apabila Nabi berbekam, maka selepas pada darah bekam tu dikeluarkan, Nabi suruh seorang sahabat tu pergi buanglah darah tu. Maka dia pun bawa pergi. Apabila lindung daripada mata Nabi tu, dia tak buang, dia makan. Dia makan. Apabila dia datang, Nabi tanya. Apabila dia datang balik,
Nabi tanya dia, kau dah buang ke darah? Dia tak buang, dia makan. Nabi pun diam, tak kata apa. Nabi tak tegur, tidak atau apa. Tidak tegur, tidak apa. Itu menunjuk katanya, kalau najis memanglah Nabi marah, Nabi larang kat dia. Nabi diam saja. Itu menunjuk katanya suci. Sebab kalau najis juganya, tentulah orang tu ditegurkan Nabi. Jadi maknanya segala fadalat, tai, kencing, darah, apa semuanya yang keluar pada badan kita, kalau benda itu keluar pada badan Nabi adalah suci ke semuanya. Nanti orang tanya balik. Habis tu kalau tak najis, kenapa Nabi basuh? Kenapa Nabi basuh? Kalau tak najis, kencing tak najis, kenapa Nabi basuh pula? Adapun istinja Nabi SAW, Nabi istinja. Dia qada hajat, dia istinja. Dia qada hajat, dia istinja. Kenapa Nabi istinja kalau kata suci? Maka jawabnya, maka ia apa dah? Bukan. Bahasa Arab. Maka ia mubayyinkan. Mubayyinkan. Mubayyinkan bahasa Arab. Maka ia mubayyinkan. Ambil kurahak. Maka ia mubayyinkan, yakni menyatakan bagi syariat, yakni bagi hukum. Menyatakan hukum syariat dengan secara buat. Jadi mana untuk nak menyatakan hukum syariat, nak menyampaikan hukum syariat dan supaya bersihkan tempat, membersihkan tempatnya juga. Nak bersih. Nak bersih tu bukan sebab kotor. Macam bersih tu macam rumah kita tu, kalau sampah kita bersih. Tapi kalau sampah plastik, kertas apa penuh dalam rumah tu tak mengapa kan. Tak jadi najis. Gitu. Nak bersih macam kita mandi tu, kalau tak sabun tu pun tak ada masalah. Tapi tak rasa tak bersih badan. Tapi rasa tak bersih badan. Gitu. Nabi basuh tu satunya kita jawab katanya nak apa dia? Nak menyatakan hukum syariat, atau supaya membersihkan tempat juga. Bersih tu bukan nak menyucikan najis, nak bersih macam kita bersihkan rumah, kita buang sampah, nampak rupuk panjang depan rumah, kita misinkan, itu nak bersih. Kita mandi tu, selepas pada kita sabun, gosok daki pula, nak apa dia? Daki tu kalau biarkan tak ada, kita dah sabun, tapi biarkan daki tak digosok, tak mengapa pun. Tak mengapa tu maknanya tilik pada bab sembahyang tu dah apa dia? Dah sah. Kalau mani tak sabun pun tak mengapa. Tilik pada sah sembahyang ke tidak tu, jawabnya sah. Maka nak suci tempat tu, tempat keluar najis. Ada keluar benda tu dah. Bukan tempat duduk Nabi. Atau supaya membersihkan tempat juga, jadi tempat keluar. Nak membersihkan tempat keluar. Maknanya, jadi kalau kencing, kalau tak basuh, basah pula di situ. Memanglah, kalau lebih laginya, kalau qada hajat besar kan. Kalau tak basuh, jadi kena kain, walaupun suci, tapi tak elok tengoklah, nak keluar daripada orang tu, lain macam lah pula ni. Nampak lekat kat kain, kat begitu. Memanglah Nabi basuh tu tujuan tu bukan kerana najis. Macam orang kita ni buang ingus kan. Lepas pada buang ingus, dia sapuh dengan tisu pula, dengan mandil pula supaya tak nampak bekas. Tapi kalau biar lekat kat bawah hidung tu,
sembahyang sah, tapi orang tengoknya apa dia? Kejilah. Begitu. Sebab Nabi sangat jaga kebersihan. Katanya apa dia? An-nazafah minal iman. Kebersihan itu setengah pada iman. Dan kata Imam Nawawi dan Imam Rafi'i di dalam Syarah Saghir, dan tahqiq adalah fadlah Nabi seperti fadlah yang lain juga. Ni yang tadi tu mengikut siapa dia? Mengikut yang diiktimad oleh Khatib Syarbini dan Syekh Ramli dan Ziyadi dan Baghawi dan Subki. Mereka itu fatwa bahwasanya segala fadalah Nabi itu taik, kencing, darah apa semuanya suci. Tapi kata Imam Nawawi, kata Imam Rafi'i itu di dalam Syarah Saghir. Di dalam Syarah Saghir itu karangan bagi Imam Rafi'i. Dia kata, dan tahqiq maknanya yang tahqiq yang kejapnya adalah fadlah Nabi itu seperti fadlah yang lain, yakni seperti fadlah orang lain juga. Kerana adalah Nabi SAW menjauh akan dia daripada dirinya. Sebab alasannya katanya, jadi kencing Nabi sama dengan kencing kita najis jugalah. Sebab apa? Kenapa boleh kata najis macam kita juga? Kerana adalah Nabi SAW menjauh akan dia, akan fadalat tu daripada dirinya. Kalau dia kencing jauh pada tempat dia duduk, kalau dia qada hajat pun pergi jauh, lagi pula selepas tu dia basuh. Itu dia menjauhkan daripada diri. Sebab benda tu najis. Dan membasuh akan dia. Dan juga Nabi membasuh. Maka inilah yang katanya kaul jumhur fuqaha. Kebanyakan ulama fiqh mazhab lain pun begitu. Kebanyakan ulama fiqh dalam mazhab Syafi'i dan dalam mazhab lain pun begitu. Bahwasanya segala fadalah Nabi sama dengan fadalah kita, najis juga. Itu jadi khilaf lah. Adapun biji-bijian yang diberakkan dia itu, maka ditilik ia jika ada keras sekira-kira jika ditanam nescaya tumbuh. Maka iaitu suci dengan dibasuh dan halal memakan dia. Dan jikalau tiada tumbuh lagi, maka najis. Jadi adapun biji-biji, dia telan biji. Lepas tu kalau orang dulu tu kalau ada satu jenis rambutan, tu dia makan, dia telan dengan biji dia. Tak kira biji mana-mana sekalipun, dia telan dengan biji tu. Kalau biji padi pun, biji kacang pun, atau biji buah nangka ke masalah. Biji buah durian ke, katalah biji padi ke, kacang ke, jagung ke, jenis biji-bijian. Biji durian, biji jagung, apa dia? Katalah kacang, biji rambutan, artinya apa lagi? Kacang, katalah yang diberakkan, yang keluar, maka najis ke tidak biji itu? Biji itu najis ke tidak? Maka ditilik. Kita tak putus kata najis, kita tak putus katanya suci.
Ditilik jika ia ada keras. Maknanya tak berubah. Maknanya ada keras, maknanya macam sedia lagi. Macam belum dimakan lagi. Ada keras. Tetapi kalau kita katanya, kalau buah rambutan tu, kalau dia telan sebiji tu, tetapi apabila masuk dalam maidah tu, maknanya isi rambutan dah habis. Tinggal ada biji tu tidak dikisarkan oleh maidah. Lepas tu biji tu masih elok, masih keras lagi. Bukan dah jadi lembut nak hacur tu, bukan. Dah keras lagi, masih keras lagi. Sekira keras tu macam mana? Sekira kalau kita tanam tu dia tumbuh. Ambil biji tu, tapi bukan nak suruh kita tanam, tapi orang yang ahli menanam tu dia tahulah. Ni biji ni masih elok ni, kalau tanam tumbuh lagi ni. Begitu. Maknanya sekiranya kalau dia keluar tu masih keras lagi, sekiranya kalau kita tanam tu tumbuh lagi. Maka itu suci dengan dibasuh, maknanya kena basuh lah. Apabila kita basuh suci. Suci tu kalau nak letak sudah kita basuh, nak letak dalam poket masalah, atau nak makan balik, tengok. Tak mengapa lah. Dan halal memakankan dia. Nak makan boleh. Nak makan boleh. Sebab tu daripada di sini yang kopi, yang kopi tu ada sekarang tu, kopi dia bagi gajah makan. Dia bagi gajah makan. Ada setengah tu dia bagi apa dia? Apa binatang, nama apa dia yang macam musang tu. Yang macam musang tu tak pasti tu bahasa Melayu panggil apa. Satu jenis binatang tu dia macam nak macam musang. Lepas tu dia bagi makan biji kopi. Dia makan biji kopi. Lepas tu apabila dia makan tu memang biji kopi tu dia keras. Lepas tu apabila dia dah apabila keluar tu, apabila berak saat itu, dia ambil basuh, lepas tu goreng, keluar. Dia ambil itu, jadilah. Sebab dia tapi kalau biji kopi itu nampak acur, kalau dah memang biji kopi itu kalau dah koyokkan kulit dia tu tak boleh tanam. Tak naik. Tetapi biji dia masih keras lagi. Maka dimakan oleh gajah, setengah tu ada sekali tu maju kopi taik gajah pula. Tapi dia biji kopi lah. Dia bagi gajah makan. Atau bagi benda tu makan. Maka sebab keluar tu sebiji. Lepas tu ambil basuh. Lepas tu goreng lah. Goreng tu ingat tu cara dia buat lah. Maka itu nak katanya kita orang Islam tu boleh makan. Tapi tengok cara dia buat. Dia basuh kena dengan cara basuh macam mana? Basuh bagi keluar macam kita basuh benda kena najis tu lah. Lepas tu proses jadi kopi boleh makan. Sebab tu daripada sini lah. Yang tu lah. Kalau nak makan pun kopi itulah. Yang kita dengar sekarang tu. Biji yang dia katanya apa dia kata ni? Biji yang diberakkan dia, tak kira berakkan dia oleh binatang ke oleh manusia ke, tak kira lah. Sekiranya kalau masih keras lagi, sekiranya kalau kita nak tanam tu mana elok-elok lagi. Tak jadi hancur, tak jadi lembut, begitu. Sekiranya kalau setengah-setengah tu boleh tanam lagi. Apa dia? Maka iaitu suci, tapi kena basuh lah. Jadi mutanajis, kita panggil mutanajis, mesti basuh. Dan halal makankan dia. Kalau nak proses jadi minuman pun, nak makan pun boleh. Kalau apa dia? Kalau orang dulu biji cempedak, biji naka tu orang kampung rebus makan. Orang kampung. Sekiranya dia makan buah nangka, dia telan dengan biji dia.
Lepas tu ketika dia berak saat itu, biji tu keluar elok-elok. Lepas tu kalau basuh-basuh nak rebuh makan tu boleh lah. Macam biji kopi tadi. Ha, maka jikalau tiada tumbuh, fardunya kalau kita tengok ahli dia, orang yang pandai bak tanaman tu, dia tahulah ni tak tumbuh ni, kalau tanam ni dah rosak dah ni. Atau dah lembut dah ni, artinya kepala dia tempat tumbuh tu dah habis tu. Dah. Maka sekiranya kalau fardunya kalau kita tanam dah tak tumbuh. Mana dia dah rusak. Dah diproseskan oleh maidah, diubahkan oleh maidah, tengok. Maka jikalau tiada tumbuh, fardunya kalau tengok dengan keadaan dia, dengan bentuk dia, kalau tanam tak tumbuh, maka iaitu najis. Tak boleh nak makan lah. Maka sebab kopi tadi tu, walaupun gajah makan, walaupun binatang tu makan tu, tapi dia tak ubah. Kalau kita pernah tengok lah, pernah tengok tu keluar biji-biji macam belum dia makan. Cumanya dia makan tu, sekali dengan kulit dia, yang kulit dia merah-merah tu, dia makan sekali dengan kulit dia merah-merah, tapi kulit dia tu dah dihancurkan, tinggal ada biji. Maka itu tak mengapa. Sebab ketika dia makan, dia bagi gajah makan tu, makan dengan kulit dia, sebab kopi ni yang masaknya merah kan. Kulit dia tu merah. Maka dia makan sekali dengan kulit. Tetapi selepas pada dia berak saat itu, jadi keluar sebiji. Lepas tu ambil basuh lah. Begitulah. Maka untuk hari ini kita akhiri di situ. Dan demikian lagi najis madhi dengan ijma'. Wallahu a'lam, alhamdulillah rabbil alamin. Untuk maklumat, kelas kitab buriah kita, saya minta cuti akhir pada hari ini. InsyaAllah kita sambung balik lepas raya. Sebab pondok pun akhir esok. Lepas tu dalam pengajian buriah ni pun ada pelajar yang ikut-ikut juga. Jadi pondok cuti tu mereka balik dah. Jadi saya minta cuti pada akhir hari ni lah. Tapi kelas esok tu ada lagi. Kelas kitab Zahratul Murid dan Aqidatul Najib tu ada lagi esok. Lepas tu esok lah. Kitab buriah tu akhir ke hari ni. Mana satu tu tidak ada kelas. InsyaAllah kita sambung balik lepas raya. Bila hari mana tu nanti saya lapor ke Haji sekali lagi. Maka untuk maklumat, kitab buriah kita lah pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح عارفين وجد قلوبنا من نورك الكريم وجمعنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نسألك ما قرأنا وما حفظنا وما